Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 5, bab yang kedua, matriks. So, mari kita lihat apa itu matriks. So, di sini adalah dalam satu jadual ni, ada menunjukkan bilangan kipas angin dalam kedai dan dalam talian ya. Okey, yang disediakan dalam bentuk jadual. Okey, so sekarang kita nak tukarkan dia dalam bentuk matriks. Jadi kita akan susun dia dalam bentuk baris dan lajur. So kita masukkan angka-angka dia 16, 18, 11, 5, 10 dan 4 dan disusun dalam bentuk baris dan lajur. Dan bentuk ini kita namakan dia sebagai matriks. Okay, so mari kita lihat definisi matriks ialah nombor-nombor ya yang disusun dalam baris dan lajur. Dan dia membentuk satu tata susun. Okey, kalau kita lihat di sini, dia membentuk satu tata susun yang berbentuk segi empat tepat ataupun ada kalanya segi empat sama. So, ini adalah bentuk matriks. Okey, now dalam bentuk matriks ini biasa diwakili dengan huruf besar. So, nama matriks itu biasa diwakili dengan huruf besar dan angka-angkanya akan ditulis dalam bentuk kurungan, tanda kurungan macam ini ataupun kurungan yang seperti ini. Okey. Kita lihat contoh satu di sini. Okey, mari kita lihat contoh satu. Now, wakilkan maklumat yang berikut dalam bentuk matriks. So, di sini kita tengok adalah keperluannya kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Alright. So, di sini kita ada perempuan kanak-kanak, remaja, dewasa dan wakil emas. Dan keperluan dia adalah seperti angka ditunjuk di sini. Jadi kita nak wakilkan dalam bentuk matriks senang sahaja. Kita letak kurungan macam ni dan kita keluarkan dia. Ya, kita keluarkan dia. Kita akan dapat seperti ini. Pastikan ada sedikit jarak di antara setiap angka. Okey, cara yang pertama. Ataupun cara kedua kita boleh susun dalam bentuk lajur. Iaitu seperti macam ini. Okey, itu dua cara lah. Ya, kita boleh buat dalam bentuk ini atau bentuk lajur. Bentuk yang pertama kita namakan dia dalam bentuk matriks baris lah. Sebab dia satu baris sahaja. Dan bentuk yang kedua kita boleh namakan dia sebagai bentuk lajur. Iaitu dia mempunyai satu lajur sahaja. Okey, contoh B kita ada jadual menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen Malaysia untuk 3 acara. Okey, acara dia kat sini dan sini adalah pingat dia emas, perak dan gangsa. So nak wakilkan dalam bentuk matriks sama saja kita boleh buat macam ni. Bentuk yang pertama kita dah boleh buat iaitu 13, 5. Kita masukkan angka-angka ke dalam kurungan itu. Okey. So inilah matriks ya yang mewakili pungutan pingat emas. Pingat emas, perak, gangsa oleh dalam 3 acara itulah. Okey, kita buat macam ni ataupun kita boleh tulis susunan yang lain iaitu kita mula dengan 13, 10, 8, lepas tu 5, 2, 8, 1, 4, 9. Okey, kita boleh buat cara ni juga. Tapi pastikan susunan dia adalah angka-angka adalah sepadan ya. Okey. Cikgu galakkan anda guna cara yang pertama di mana anda letak kurungan dan ambil angka-angka dia sahaja. Lebih mudah. Okey. Untuk soalan C. Okey, untuk soalan C. Ada satu ujian, dalam ni adalah tak ada jadual diberikan. Jadi anda kena tahulah bagaimana kita nak ambil. So di sini kita ada samat, ada markah-markah dalam ujian dia. Ini bahasa Melayu,
matematik dan sejarah. Hamid pula ada bahasa Melayu, ya, matematik dan sejarah. Okey. Boleh? So sekarang kita boleh letakkan di sini markah untuk Samad. Markah untuk Samad kita boleh letak bahasa Melayunya 76, matematiknya 82, sejarahnya 72. Kemudian Hamid kita ada bahasa Melayunya 80, matematiknya 70, matematiknya 88. Ya, matematiknya 88. Dan sejarahnya 70. Kita boleh buat cara macam ni. Okey, ataupun kita boleh susun dia. Kita boleh susun dia dalam bentuk macam ini. Iaitu Samad mendapat 76 untuk bahasa Melayu, 82 untuk matematik, 72 untuk sejarah. Kemudian Hamid mendapat 80 untuk bahasa Melayu, 88 untuk matematik, 70 untuk sejarah. Okey, kita boleh buat dalam bentuk ini juga. Okey. Pastikan maklumat dia adalah betul lah. Okey. So di sini ada 2 baris, 3 lajur. Yang ini ada 3 baris dan 2 lajur. Itu contohnya bagaimana kita menukarkan bentuk jadual ataupun maklumat ke dalam bentuk matriks. Okey, mari kita lihat latihan kendiri 2.1a ya. Latihan kendiri 2.1a. Now, okey, mari kita tengok bagaimana kita selesaikan ini dalam bentuk matriks. Okey. Kita lihat di sini, okey, nombor 1 cikgu buat di sini nombor 1. Okey, kita ada pameran, okey, diwakili dalam bentuk. So kita terus buat dalam bentuk baris, matriks baris, iaitu 857 untuk remaja, 3180 untuk dewasa dan 211 untuk wakil emas. Ini untuk pengunjung lah. Itu saja. Jadi inilah matriks dia. Okey. Ataupun buat cara yang satu lagi pun boleh juga. Okey, nombor 2 kita ada jadual mudah lah. Jadi kita teruskan, kita buat dalam kurungan. Jadi kita akan dapat bentuk matriks dia 53, 52, okey, cukup padam. Okey, kita buat semula. Jadi kita akan dapat bentuk matriks dia 53, 52, 50 ya, dan 20, 21, 20, 47, 48, 46. Okey, itu caranya kita menulis dalam bentuk matriks. Begitu juga bagi soalan 3. Soalan 3 kita boleh terus buat dalam bentuk matriks, iaitu kita dapat 20, 18, 15 dan 12, 10, 11. Di mana baris yang pertama mewakili bahasa Melayu, baris kedua mewakili bahasa Inggeris, laju pertama mewakili tingkatan 3, laju kedua mewakili tingkatan 4 dan laju ketiga mewakili tingkatan 5. Okey, itu caranya kita menukarkan ataupun mewakilkan maklumat ke dalam bentuk matriks. Okey, seterusnya mari kita lihat bagaimanakah kita boleh menentukan peringkat matriks. Okey, bagaimana kita nak kira ataupun tentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. So, peringkat matriks akan diwakili oleh
baris, bilangan baris dan laju. Okey, contoh matriks ini kita ada dua baris. Ini baris pertama, baris kedua. Jadi nombor 2 akan ditulis di depan. Kemudian kita ada 1, 2, 3 laju. Jadi nombor 3 akan tulis di belakang. Dan kita tuliskan dia sebagai 2/3 ataupun 2 dengan 3. Sebutnya bukan darab ya, tapi sebut 2 dengan 3. Peringkat 2 dengan 3. Okay, so matriks dengan n baris dan n laju memberi peringkat baris, bilangan baris ditulis dulu. So m dengan n, bilangan baris dengan bilangan laju. Itu dikenali sebagai peringkat matriks tersebut. Okay, contoh kita ada ini, katakan kita ada matriks ini. So kita lihat sini bilangan baris dia. Bilangan baris kita ada 1 dan 2, jadi 2 baris. Dengan berapa laju? Tengok sini lajunya ada 1 dan 2. Jadi matriks ini adalah 2/2 ataupun 2 dengan 2. Boleh ya? Okey. So ataupun kita ada contoh ini, katakan dia 19, 30 dan -3 contohnya. So kita tengok ada berapa baris. Ini adalah matriks laju. So kita tengok barisnya ada 1, 2, 3, jadi 3 by ataupun dengan berapa laju ada? 1 laju. Jadi 3 dengan 1 itu adalah peringkat bagi matriks yang ditunjukkan. Okey. Sekarang mari kita lihat apakah itu unsur matriks. So nombor-nombor dalam matriks itu, setiap nombor di dalam matriks itu dikenali sebagai unsur. Jadi di sini matriks ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur ini. Bagaimana kita nak cari ataupun menamakan unsur? Misalnya, unsur pada baris kedua ni. Okay, kita boleh gunakan pembaris, gariskan dia, baris kedua. Dan laju ketiga ni. Jadi mereka kan bersilang pada satu huruf, satu angka. So, nombor itu merupakan unsur dia. So, nombor itu adalah 4. So, unsur dia kita boleh wakilkan dengan A, 2, 3 sekiranya itu matriks A. Baris yang kedua, ini adalah baris. 3 laju yang ketiga akan menunjukkan kepada satu unsur yang bernombor 4. Okay. Kalau ada satu ni, ini A, 1, 1. Ya, baris pertama, laju pertama, jadi dia dapat unsur 16. Itu cara kita mengenal pasti unsur dalam satu matriks. So, secara umumnya, kalau kita ada matriks A, jadi unsurnya akan diwakili dengan huruf A kecil. Kalau kita ada matriks B besar, jadi dia akan diwakili oleh huruf B kecil dia. Okey, nombor pertama ni mewakili baris, nombor kedua ni mewakili laju. So kita ada kedudukan A11, A12 dan kita sebut dia sebagai 12 bukan sebut sebagai 12. So ingat ini adalah A11, A12 dan A1N dan seterusnya A21, A22 dan seterusnya. So itu cara kita baca. Ya. Boleh? Okey. Mari kita tengok contoh. Okey, contoh kedua ni, okey, dalam soalan contoh kedua, dia nak carikan apakah peringkat bagi setiap matriks ini. So, peringkat bagi matriks ini P, ya. Peringkat bagi matriks P ialah okey, kita tengok ada berapa baris. Satu baris kan? Okey, satu baris, that means satu dengan berapa laju? 1, 2, 3. Jadi 1 dengan 3 ataupun 1/3. Okey. Kemudian peringkat matriks Q pula ialah, okey, kita tengok dulu, kita kira dulu, kena pasti berapa baris ada. Sini ada 1 baris, 2 baris. Jadi 2 dengan berapa laju ada? 1 saja laju. Jadi 2/1 ataupun 2 dengan 1.
Okey. Kemudian kita ada peringkat bagi matriks R ini ialah, okey, kita lihat di sini R. Tengok ada berapa baris. So kita kira 1, 2, 3, 4 baris. Jadi 4 dengan berapa lajur? 1, 2, 3, 4 lajur. Jadi 4 dengan 4 itu merupakan peringkat bagi matriks R. Okey, mari kita lihat bahagian B. Bahagian B, okey, cari unsur. Unsur bagi baris pertama dan lajur ketiga. Jadi kita tengok unsur P13. P13 maksudnya baris pertama, lajur ketiga. Jadi apakah nombor yang disilang itu, yang bersilang pada baris dan lajur, iaitu 9. Jadi P huruf kecil, ya, 13 ialah 9. Okey. Okey, tengok bahagian yang kedua. Bahagian kedua dia nak cari Q, bagi matriks Q, jadi diwakili dengan Q kecil. Q21 maksudnya baris kedua. Baris kedua. Ya, baris kedua iaitu di sini. Baris kedua. Dan lajur pertama. Jadi nombor yang bersilang di sini ialah 5. Jadi unsurnya adalah 5. Okey, yang ketiga kita tengok R34. Ini bermaksud baris yang ke 3. So 1, 2, 3 baris ini. Okey, lajur yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan bersilang pada nombor 1. Jadi unsurnya adalah 1. So itulah cara bagaimana kita mengenal pasti unsur dalam sesuatu matriks. Okey, mari kita sambung ke contoh 3. Tengok contoh 3 di sini. Okey, contoh 3 di sini diberi matriks D adalah negatif 2, 5, 0, 4, 1, 9. Tentukan peringkat dia. So peringkatnya adalah 1, 2, 3. Ada 3 baris dengan berapa lajur? 2 lajur. So 3 dengan 2. Okey. Bahagian B, apakah unsur bagi D11? D11 maksudnya baris pertama, lajur pertama. Jadi inilah nombor dia, iaitu unsurnya negatif 2. D21 maksudnya D21 iaitu baris kedua, lajur pertama. Jadi kita ada dapat unsur kosong sifar di sini. Kemudian kita ada D32, maksudnya kita nak tengok baris ketiga, lajur kedua. Jadi kita dapat unsur 9 di sini. So itu caranya kita menentukan unsur dan peringkat matriks.